Hai, selamat datang ke channel Cikgu. Selepas menonton dan belajar, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Cikgu ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar tajuk 8.1 iaitu garis dan sudut. Okey, di mana kita akan fokus kepada sifat-sifat pada garis dan sudut. Kita dapat 6 sifat yang kita akan belajar pada hari ini, di mana murid boleh merujuk sifat tersebut pada buku teks pada muka surat 173. Okey, so apakah sifat yang pertama? Iaitu kita ingin belajar tentang berapakah sudut pada garis lurus. Okey, jika kita lihat pada paparan skrin ini, cikgu telah lukis satu garis lurus. Okey, di mana ini adalah garis lurus, di mana sudut yang ada pada garis lurus tersebut adalah sebanyak 180 darjah. Okey. Okey, sebelum itu kita imbas kembali apa yang murid dah belajar pada sebelum ini, iaitu kita tahu bahawa pada satu garis lurus terdapat dua sudut yang kemungkinan ada, iaitu yang pertama adalah sudut cakar dan yang kedua adalah sudut tirus. Okey, apakah sudut cakar? Okey, sudut cakar adalah sudut yang melebihi 90 darjah Celsius. Okey, kenapa cikgu kata 90? Okey, so kita dah belajar sebelum ini, jika terdapat satu garis lurus, okey, cikgu contoh dekat sini ya. Okey, jika terdapat satu garis lurus dan juga ada satu garis yang membelah garis lurus tersebut, di mana 180 kita akan bahagikan kepada dua, iaitu sebelah sini kita akan dapat 90 dan sebelah kanan juga kita akan dapat 90. Okey, jika kita lihat di sini, sudut cakarnya adalah di mana kat sini ya. Sila rujuk di sini. Okey, garis ini adalah melebihi sudut tegak 90. Jadi kita namakan ia sebagai sudut cakar, iaitu lebih besar daripada 90. Okey, jika sudutnya tirus, ia adalah sifatnya adalah kurang daripada 90. Okey, contohnya dekat sini, kalau sini kosong, okey, sudut tirus adalah di sebelah sini. Okey, di mana ia tidak akan melebihi garis ini. Okey, itu kita namakan ia sebagai sudut tirus. Okey, sekarang kita lihat, ini adalah protektor, di mana dalam bab ini murid akan menggunakan protektor untuk mengukur sudut pada gambar rajah. Okey, jadi dekat sini, jika kita lihat, di sebelah kiri kita ada nilai kosong, di sebelah kanan adalah 180, di mana nilai maksimum pada satu garis lurus. Dan di sini terdapat satu garis tegak. Okey, garis tegak ini menunjukkan bahawa sudut yang ada pada di sebelah sini, kiri dan kanan adalah 90 darjah Celsius. 90 darjah. Okey, so sekarang kita akan, kita dah tahu pada satu garis lurus, sudutnya mempunyai nilai sebanyak 180 darjah. Okey, sekarang kita tengok contoh macam mana kita nak cari nilai pada satu garis lurus. Okey, lihat contoh yang pertama, diberi dua sudut iaitu X dan 122 darjah. Jadi macam mana kita nak cari nilai X? Okey, caranya senang sahaja, di mana kita tahu pada satu garis lurus tersebut, okey, ini adalah garis lurus, di mana nilai sudut pada garis lurus adalah 180. Jadi kita boleh selesaikan ya, di mana X sama dengan 180 darjah tolak 122 darjah. Okey, apabila kita tolak, kita tekan saja kalkulator, kita akan dapat nilai ya, iaitu 58 darjah. Jadi nilai kat sini adalah 58 darjah. Kita lihat contoh yang kedua. Okey, di mana pada satu garis lurus terdapat tiga sudut, iaitu sudut yang pertama adalah 57,
sudut yang kedua adalah X dan sudut yang ketiga adalah 57. Jadi sama saja kaedahnya, iaitu X sama dengan 180 darjah tolak 57 darjah tolak 57 darjah. Okey, kita tekan sahaja kalkulator. Okey, kita tekan dan kita akan dapat 66 darjah. Jadi nilai X kat sini adalah sebanyak 66 darjah. Okey, itu adalah sifat yang pertama. Okey, sifat yang kedua kita akan belajar adalah sudut putaran lengkap. Okey, jika kita lihat gambar rajah di sini, cikgu telah lukis satu garis lurus di mana sudut di bahagian atas adalah 180, manakala sudut di bawah adalah 180. Okey, seperti yang kita belajar pada hari ini. Okey, jadi sudut putaran lengkap adalah bermula daripada sini ya. Daripada satu titik dan dia akan kembali ke titik yang sama. Okey, itu kita namakan dia sebagai sudut putaran lengkap. Okey, jadi bila kita tambah 180 dan 180, kita akan dapat 360. Jadi di sini cikgu dah tunjukkan dekat sini, satu putaran lengkap adalah bermula dari titik yang sama, maka dia akan berhenti pada titik yang sama juga, di mana nilainya adalah 360 darjah. Okey, jadi kita lihat contoh macam mana kita ingin tentukan nilai sudut yang diberi. Okey, jika kita lihat contoh ini, diberi sudut 102, 78, 60 dan juga 25 darjah. Jadi kita nak cari nilai X. Macam mana kita nak cari? Sama kaedah seperti tadi, iaitu kita tahu ini adalah satu putaran lengkap. Jadi 360 kita tolak 78 darjah tolak 102 darjah. Okey. Kemudian kita tolak 60 darjah tolak lagi 25 darjah. Okey. Jadi kita tekan sahaja kalkulator. 360 tolak 78 tolak 102 tolak 60 tolak 25. Maka kita akan dapat 95 darjah. Jadi kat sini ya, 95 darjah. Okey, jika murid perasan, okey, ini adalah satu garis lurus. Okey. Di mana apabila kita tambah 78 dan 102, kita akan dapat nilai 180. Okey. Pun di sini juga 60 tambah 95 tambah 25, kita akan dapat 180 juga. Okey, di mana ini adalah satu sudut pada garis lurus dan di bawah juga adalah satu sudut pada garis lurus. Okey. Sekarang kita lihat sifat yang ketiga, iaitu sudut refleks. Apakah sudut refleks? Sudut refleks ialah sudut yang lebih besar daripada 180 dan kurang daripada 360. Okey, jadi macam mana kita nak fahamkan ayat tersebut? Okey, cikgu harap semua dapat bayangkan. Ini adalah satu garis lurus. Okey, dia kata lebih besar daripada 180. Okey, jadi sudut tu mestilah melebihi garis ini. Okey, kerana ia lebih besar daripada 180 tetapi kurang daripada 360. Jadi dia perlu stop pada mana-mana garis, tak kisah. Okey, mana-mana sahaja asalkan tidak menyentuh garis ini semula. Okey, asalkan tidak menyentuh garis itu semula kerana ia perlu kurang daripada 360 darjah. Okey, jadi kita lihat di sini gambar rajah yang cikgu sudah lakar ini. Bermula daripada sini. Okey. Okey, sekarang kurang dia tidak menyentuh pada garis yang asal, iaitu garis yang ini. Okey, dia tidak menyentuh. Okey, dia cuma berhenti di sini. Jadi ia adalah lebih besar daripada 180 darjah tetapi kurang daripada 360 darjah. Okey, jadi kita lihat contoh. Soalan tanya adakah ia suatu sudut refleks? Okey, jadi kita cuba kira. Kita nak buktikan bahawa ia adalah sama ada sudut refleks ataupun bukan. Jadi kita kira, kita buat pengiraan. Okey, di mana kita perlu tambah ya. 70 tambah 110 tambah 45 darjah
tambah 90 darjah. Jadi kita tambahkan saja nilai dia. Tekan saja kalkulator. Kita akan dapat nilai 315. Di mana sudut ini adalah lebih besar daripada 180 dan juga kurang daripada 360. Maka ia adalah sudut ia adalah sudut refleks. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Okey, kita tambahkan seperti tadi. 110 tambah 70 tambah 45 darjah. So, berapakah nilai yang kita dapat ya? Okey. So, jawapannya adalah 225. Okey. Sebab tu cikgu kata tak kisahlah dia akan berhenti di mana-mana asalkan tidak menyentuh pada titik permulaan semula. Jadi, ia adalah sudut refleks. Okey. Okey, seterusnya sifat yang keempat iaitu sudut pelengkap. Okey, apakah sudut pelengkap? Sudut pelengkap ni dia apabila kita tambah dua sudut tersebut, maka hasil tambah tersebut adalah 90 darjah. Okey, ini adalah maksud dia. Bila kita tambah sudut tu, kita akan dapat 90, jadi dia saling melengkapi. Itu maksud dia sudut pelengkap. Jadi kita cuba tengok contoh. Adakah sudut X dan Y merupakan sudut pelengkap? Okey, jadi kita nak buktikan sama ada dia adalah sudut pelengkap atau tidak, maka kita perlu tambahkan kedua-duanya, iaitu X tambah Y, iaitu 41.5 darjah tambah 48.5 darjah. So, bila kita tambah, tekan kalkulator ya, murid sama-sama buat dengan cikgu. Okey, bila kita tambah dengan kalkulator, kita akan dapat 90 darjah. Jadi, adakah sudut X dan Y merupakan sudut pelengkap? Jadi, kita kena jawab soalan tersebut. Okey, sudut X dan Y ialah sudut pelengkap. Okey, sebab apa? Sebab dia menghasilkan 90 darjah. Okey, jadi sudut pelengkap adalah kita tambah sudut yang terlibat tu menghasilkan 90 darjah, ia adalah sudut pelengkap. Okey, sekarang kita tengok sudut seterusnya, sifat seterusnya adalah sudut penggenap. Okey, kalau tadi 90, yang ini hasil tambah sudut adalah 180 darjah. Jadi sama saja, senang saja, kita tambahkan saja. Tambah Y, iaitu 106.8 darjah tambah 63.2 darjah. So, tekan kalkulator sama-sama dengan cikgu ya, tekan kalkulator. 116.8 tambah 63.2. So, kita akan dapat 180 darjah. Jadi, jawapan dia X dan Y merupakan sudut penggenap. Okey, kerana ia menghasilkan 180 darjah. Okey, dan last sekali kita akan belajar tentang sudut konjugat. Di mana kalau tadi 90 dan 180, yang ini hasil tambah menghasilkan 360 darjah. Jadi caranya sama saja. Okey. So kita tambahkan saja X tambah Y. Maka 59.3 darjah tambah 300.7 darjah. Okey. So kita tambah 59.3 tambah 300.7. So kita dapat 360. Maka X dan Y merupakan sudut konjugat. Okey. Jadi ini adalah 6 sifat yang kita dah pelajari pada hari ini. Okey. Cikgu harap semua faham
dan boleh buat latihan dalam buku teks dan juga buku-buku latihan yang ada. Okey, selamat belajar. Itu saja. Assalamualaikum.